Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan berbicara mengenai depression, iaitu bagaimana tanda-tanda kemurungan boleh terjadi dan juga macam mana rawatan bagi kemurungan ini. Jom kita saksikan. Kemurungan adalah salah satu gangguan perasaan. Pesakit akan rasa sedih, letih, tiada tenaga dan juga mungkin hilang minat kepada benda-benda tertentu. Dan kemurungan ini berlaku at least 2 minggu dan barulah kita boleh mengatakan pesakit itu ada gejala kemurungan. Dan sebenarnya kemurungan ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak mengira umur, jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan bagi penyakit ini, ia mungkin boleh berlaku selama berbulan-bulan ataupun sehingga bertahun-tahun. Dan paling utama, rawatan mesti diberikan awal kepada pesakit. Ada beberapa research mengatakan 2/3 orang ada simptom kemurungan ini, tapi mereka tidak sedar pun mereka ada simptom kemurungan. Mereka tak pergi dapatkan rawatan kerana mereka tak sedar yang mereka ni ada masalah kemurungan. Dan bertambah teruk, stigma masyarakat kita ini yang memandang masalah mental ini sebagai satu penyakit yang jelek ataupun penyakit yang teruk. Jadi ini semua menyebabkan pesakit yang ada simptom kemurungan ataupun tanda kemurungan ini susah untuk pergi mendapatkan rawatan kepada doktor. Ada beberapa tanda-tanda kemurungan ataupun gejala kemurungan yang kita kena pastikan dahulu, barulah diagnosis kemurungan dapat ditentukan secara tepat dan betul. Tanda atau gejala ini perlu berlaku at least dalam masa 2 minggu. Yang pertama iaitu mood yang tertekan. Mereka yang pesakit yang mengalami kemurungan ini akan berasa depressed almost sepanjang masa dan hampir sepanjang hari mereka terasa depressed. Tapi bagi kes untuk remaja dan kanak-kanak yang mungkin yang depressed ini terbalik, mereka mungkin akan rasa irritable, iaitu cepat terangsang. Yang kedua iaitu loss of interest, di mana mereka akan kurang ataupun hilang minat kepada perkara ataupun aktiviti yang mereka suka sebelum ini. Contoh, saya bagi contoh, ada seseorang itu hobi dia suka main game, tapi tiba-tiba dalam masa tertentu mereka ini tiba-tiba lost interest, kurang minat kepada main game, dan sehingga mereka ini tak main game langsung. Jadi loss of interest ini ataupun hilang minat kepada hobi ini adalah salah satu tanda kemurungan. Yang ketiga iaitu perubahan berat badan. Kebiasaannya mereka yang mengalami tanda kemurungan ini akan mengalami perubahan berat badan yang ketara, sama ada akan naik ataupun akan turun. Dan perubahan ini biasanya dalam sekitar 5%, sama ada naik atau turun, dan ia berlaku dalam masa 1 bulan. Yang keempat, mereka mungkin akan rasa letih dan juga tidak bersemangat untuk melakukan apa-apa perkara. Seterusnya, yang kelima, biasanya mereka akan rasa diri mereka ini tidak berharga. Mereka beranggapan bahawa diri mereka ini tidak diperlukan langsung oleh contohnya masyarakat, oleh keluarga dan juga kawan-kawan. Iklan sekejap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda boleh tekan button subscribe di bawah. Terima kasih. Yang keenam iaitu mengenai susah untuk fokus. Mereka yang ada tanda-tanda kemurungan ini akan mengalami ataupun kehilangan kebolehan untuk fokus dalam sesuatu perkara. Contoh, kalau study, mereka akan boleh study sekejap sahaja dan selepas itu mereka tidak boleh fokus langsung kepada study dan mereka akan kembali kepada mood iaitu mood depression. Yang ketujuh iaitu yang terakhir, mereka yang ada tanda-tanda kemurungan ini selalu memikirkan kematian atau ingin membuat perkara-perkara yang teruk kepada diri mereka. Dan benda ini boleh terjadi secara berulang-ulang. Dan seterusnya dan akhirnya benda ini semua akan membuatkan seseorang itu, individu itu rasa hendak bunuh diri. Na'udzubillah. Saya akan sentuh sedikit mengenai rawatan kemurungan. Yang paling utama, segera berjumpa dengan doktor. Dan saya nak nasihatkan kepada orang sekeliling yang pesakit ataupun individu yang berisiko ada kemurungan tadi,
Jika ada kawan ataupun perasan yang individu tersebut ada tanda kemurungan, nasihatilah mereka untuk berjumpa dengan doktor. Bagi rawatan kemurungan ini terbahagi kepada dua jenis. Satunya berkenaan ubat-ubatan, yang kedua mengenai rawatan psikoterapi. Bagi penggunaan ubat ini, kena dapatkan nasihat daripada pakar. Ada banyak jenis ubat yang boleh dibekalkan kepada pesakit. Ada yang jenis SSRI, SNRI dan tricyclic antidepressant. Jadi, ubat-ubat tersebut perlu didapati dengan nasihat pakar. Bagi rawatan psikoterapi pula, ia adalah salah satu teknik untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk membetulkan sesuatu kepercayaan terhadap sesuatu benda oleh individu terbabit, dan juga ia akan membetulkan pegangan dan juga emosi kepada pesakit tersebut. Jadi, apa anda nak buat sekiranya terdapat ada tanda-tanda kemurungan yang saya cakap sebelum ini? Sekiranya anda betul-betul depres ataupun murung, anda boleh hubungi Befrienders. Befrienders ini adalah salah satu badan NGO. Saya akan letakkan link dekat description ataupun link dekat komen di bawah. Ada tanda tersebut, anda boleh hubungi mereka untuk dapatkan kaunseling secara online. Anda juga boleh walk-in kepada mana-mana klinik kesihatan yang berhampiran. Dan kebiasaannya ada sesetengah hospital ini, ia wujudkan salah satu unit khas kaunseling bagi pesakit yang mengalami tanda-tanda kemurungan. Ada gejala tersebut ataupun tanda tersebut, anda boleh pergi sahaja dekat unit kaunseling tersebut dan mendapatkan rawatan yang spesifik. Saya juga letakkan info dekat komen di bawah. Ada sebenarnya question yang khas untuk mengenal pasti risiko yang telah dibuat oleh KKM dan juga Public Health Malaysia mengenai risiko bagi tanda-tanda kemurungan. Kita panggil benda ni iaitu sebagai DAS21. Ia akan kenal pasti risiko sama ada seseorang itu ada tanda depression ataupun anxiety ataupun stress disorder. Saya rasa setakat itu sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe di bawah. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.